Salam sejahtera. Dalam episod pembelajaran kali ini, kita akan membincangkan tajuk Perjuangan Rakyat Semasa Pendudukan Jepun. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik tahun 1941 hingga 1945 juga dikenali sebagai Perang Pasifik. Pertempuran ini berlaku di Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Perang Pasifik berpunca daripada kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera di Asia yang menjalankan imperialisme di rantau Asia Pasifik. Negara kita juga tidak terkecuali terlibat dalam kancah peperangan ini. Bilakah serangan tentera Jepun bermula di negara kita? Serangan tentera Jepun bermula di Tanah Melayu pada 8 Disember 1941, manakala serangan terhadap Sarawak dan Sabah bermula pada 16 Disember 1941. Apakah tujuan kedatangan Jepun ke negara kita? Kedatangan Jepun ke negara kita bertujuan memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik ketenteraan akibat sekatan ekonomi yang dikenakan oleh pihak bersekutu terhadap tentera Jepun. Apakah faktor kedatangan Jepun ke negara kita? Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah di negara kita untuk keperluan perindustrian, ekoran pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Tanah Melayu merupakan pengguna biji timah dan getah dunia selain menghasilkan emas, biji besi, arang batu dan bauksit. Sasaran utama Jepun di Sarawak untuk mendapatkan sumber minyak, terutama di Miri dan Lutung. Pendudukan Jepun terhadap negara kita merupakan sebahagian daripada rancangan menjayakan pembentukan kawasan lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Kedudukan strategik di negara kita. Kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun. Di hujung semenanjung Tanah Melayu terletak pangkalan tentera laut British, iaitu Singapura. Penguasaan terhadap pangkalan tentera laut tersebut penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Dalam usaha menjayakan misi ini, Jepun menggunakan propaganda seperti penggunaan slogan Semangat Asia dan Asia untuk Orang Asia. Propaganda Jepun menanamkan semangat anti penjajah Barat dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Serangan Jepun di Tanah Melayu bermula dengan pendaratan serentak tentera Jepun di pantai Kuala Pak Amat, pantai Sabak, Kota Baru dan Thailand, iaitu di Singgora dan Patani pada 8 Disember 1941. Tentera Jepun yang mendarat di Thailand memasuki Kedah, berpecah kepada dua pasukan untuk mengarah ke selatan. Satu pasukan ke Pulau Pinang dan meneruskan kemarahan melalui pesisiran pantai barat. Sepasukan lagi mengikuti jalan darat menuju ke bandar utama di negeri-negeri pantai barat. Keseluruhan Tanah Melayu jatuh ke tangan tentera Jepun apabila Singapura berjaya ditawan pada 15 Februari 1942. Serangan tentera Jepun ke atas Sarawak dan Sabah bermula dengan pendaratan di Miri. Sepasukan tentera Jepun marah menduduki Kuching dan Cebu. Sepasukan lagi, tentera Jepun marah ke Sabah melalui Labuan dan menduduki bandar utama di Sabah. Pendudukan Jepun di Sandakan melengkapkan kempen serangan tentera Jepun di Sabah. Setelah menduduki negara kita, Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera. Dasar pemerintahan tentera Jepun diterima daripada Parlimen Agung Japanese Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dasar pendudukan Jepun di negara kita difahami melalui dasar pentadbiran, ekonomi dan sosial. Pentadbiran tentera Jepun. Tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Pada peringkat awal, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas yang diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik
dan ekonomi ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda sebelum perang. Singapura diberi nama baru sebagai Shonantu, Pulau Cahaya Selatan, diasingkan pentadbirannya dari tanah Melayu yang dikenali sebagai Malai Baru, Melayu Baru. Negeri Melayu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran Kerajaan Thailand. Dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu serta diberikan bayaran pencet seperti sebelum perang. Kedudukan baginda sebagai sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Governor Jepun. Pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada bulan Januari 1943. Dasar terhadap kepemimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Langkah tersebut bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan penduduk. Pentadbiran tentera Jepun menubuhkan Institut Latihan Pemimpin Muda atau Kuakun Renjo dan menanam semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Dasar ekonomi. Akibat kemelesetan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan, rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi semua tempatan. Rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Pendidikan. Jepun bertindak menutup sekolah Inggeris dan Cina. Terdapat bangunan sekolah tersebut digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat Hakko Ichiu, mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Tentera Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Pendidikan menekankan semangat Jepun, Nippon Seishin, menghormati kebudayaan dan Maharaja Jepun, Tenno Heika. Pengajaran bahasa Jepun, Nippon Go, dijalankan secara meluas untuk menjadikan bahasa Jepun sebagai lingua franca dalam lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Manakala sekolah bermula dengan pemimpinan pagi menghadap arah negara Jepun dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun iaitu Kimikayo. Sikap terhadap agama. Bagi membendung kegiatan penentangan terhadap pendudukan Jepun, tentera Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat rasam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama juga diteruskan semula. Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Catuan dan penghasilan makanan. Pentadbiran tentera Jepun memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Catuan makanan dikuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Pentadbiran tentera Jepun juga menggalakkan penduduk tempatan menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Keperitan hidup menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan. Mereka berdikari dan menghasilkan ciptaan baharu berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Layanan terhadap penduduk. Pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza
mengikut kaum berasaskan kepentingan tentera Jepun. Tentera Jepun memberikan layanan yang baik kepada orang Melayu serta pribumi lain yang bekerjasama dengan Jepun. Tentera Jepun bertindak sedemikian untuk mendapatkan sokongan masyarakat pribumi bagi melicinkan pemerintahan. Selain itu, tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Orang India digalakkan menyertainya untuk kemerdekaan negara India. Layanan sedemikian bertujuan mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun menguasai negara India. Bagi orang Cina pula, tentera Jepun memberikan layanan kejam kepada mereka lanjutan pemusuhan daripada Perang Cina-Jepun. Orang Cina juga dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa Perang Cina-Jepun. Dasar pendudukan Jepun meninggalkan pelbagai kesan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Pengalaman tersebut membentuk jiwa masyarakat tentang kepentingan ketahanan fizikal dan mental semasa menghadapi cabaran hidup. Penduduk memperoleh keberanian, kepercayaan diri, semangat spiritual dan mental yang kuat bagi menghadapi kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Keadaan ini seterusnya mencetuskan penentangan rakyat dalam pelbagai bentuk penentangan Jepun di negara kita.